Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan. Al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah yang telah pertemukan kita pada malam yang mulia ini, malam hari Khamis, malam Jumaat di Masjid Al-Istighfar di Pasir Ris, Singapura. Tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita mulai pengajian kita malam ini dengan sama-sama kita berzikir dan memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Khusyukkan hati kita, lupakan segala ingatan dunia kita, tutup mata zahir kita dan buka mata hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم بقوله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قال في قلبه الله فنصره معينه في الدارين هو الله فاغفر لنا يا الله 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma aftah alaina wa ala dhurriyyatina futuha al-arifin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana. A'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Syukur pada Allah yang telah pertemukan kita untuk menyambung pengajian kita dalam membaca kitab Al-Hikam. Ya, para jemaah yang ada kitab Al-Hikam, kita boleh buka di muka surat yang ke-69 ya, kalau kitab yang lama ya. Pada kalam hikmah yang ke-49 pada tajuk mesti selalu berbaik sangka terhadap Allah. Mesti wajib berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Kalau mereka ada kitab yang baru, mungkin tak sampailah pada muka surat 69 ya. Jadi kita boleh refer pada tajuknya dengan kalam hikmah yang ke-49. Ya, para jemaah sekalian, alhamdulillah menyambung kita dalam pelajaran kita, di mana pada pelajaran yang lepas kita telah membicarakan tentang bagaimana kita hendaklah meletakkan kita punya harapan kita kepada Allah Ta'ala, tidak kepada selain pada Allah. Kerana Allah lah yang mengatur segala-galanya. Segala kesusahan, kesakitan, kesempitan, apa pun yang berlaku di dunia ini adalah daripada Allah Ta'ala. Dialah yang meletakkan kita sakit, dialah yang meletakkan kita dalam kesusahan, dialah yang meletakkan rezeki kita tersempit dan sebagainya. Dan hanya dia sajalah yang boleh mengangkatkan segala kesusahan dan kesulitan dan kesakitan kita. Jadi kalau kita nak letakkan harapan pada manusia, manusia pun tak boleh nak bantu kita kerana manusia itu sendiri pun lemah. Dia pun dalam kesusahan. Dia pun mengharapkan daripada Allah. Walaupun tak dengan kata dia, dengan etikat dia. Tapi tak ada siapa pun yang terlepas daripada pergantungan kepada Allah. Maupun dia jin, maupun dia manusia, maupun dia haiwan, maupun alam semesta ini. Dan kalau kita meletakkan harapan kepada seseorang ataupun sesama manusia, mereka tak akan dapat dan mengabulkan kita, melainkan dengan kehendak Allah Ta'ala juga. Jadi walaupun kita nampak pada zahirnya mereka membantu kita, menolong kita, itu pun dengan kehendak Allah Ta'ala, dengan kudrat Allah SWT. Ya tuan-tuan dan puan-puan, jadi kalau sudah begitu rupanya, jadi apa yang kita nak letakkan harapan kita kepada selain pada Allah? Tak ada harapan. Harapan kita hanya kepada Allah SWT. Dan kita tak perlu bimbang. Kerana memang Allah Ta'ala itu adalah yang sempurna, yang maha kaya, yang maha berkuasa, yang mampu melakukan segala-galanya, yang mustahil pun Allah mampu melakukannya. Itulah dia. Jadi kalau macam tu, kita letakkanlah harapan pada Allah dan kita bersangka baik sepenuhnya kepada Allah. Maka dengan sebab itulah di sini Al-Imam Ibn Atha'illah Skandari rahimahullah ta'ala, semoga Allah Ta'ala tinggikan darjatnya dan melimpahkan rahmat pada rohnya dan melimpahkan berkat ilmunya kepada kita dan juga kepada Ustaz Salim Bahrasi, penterjemah kitab Hikam ini. Semoga Allah Ta'ala tinggikan darjatnya dan juga melimpahkan rahmat pada rohnya dan melimpahkan keberkat ilmunya kepada kita dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabiyullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Sayyidil Mursalin, ya Imam al-Muttaqin wa Khataman Nabiyyin wa rahmatullahi wa barakatuh. Madad ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani, assalamu alayka ya Sultanul Awliya, assalamu alayka ya Sultanul Arifin. Madad ya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddas.
Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, mesti selalu berbaik sangka terhadap Allah. Kita berbaik sangka pada Allah bukan pada masa dapat nikmat saja. Setiap saat, setiap detik, setiap titisan darah kita, setiap nafas kita, wajib, bukan sunat, bukan harus, wajib kita berbaik sangka kepada Allah. Dalam bahasa Arabnya dinamakan husnuzan. Zan tu sangkaan, husn tu maknanya baik. Husnuzan, wajib sangka baik pada Allah. Apa kata tuan pengarang kita rahimahullah ta'ala? Illam tuhsin zannaka bihi li ajli husni wasfihi, fahassin zannaka bihi li wujudi muamalatihi ma'ak. Fahal awwadaka illa hasana, wahal asda ilaika illa minana. Jika engkau tidak bersangka baik, iaitu husnuzan terhadap Allah Ta'ala, kerana sifat-sifat Allah yang baik itu, sangkalah baik kepada Allah kerana kurnia pemberiannya kepadamu. Tidakkah selalu dia memberi nikmat dan kurnianya kepadamu? Jadi di sini Al-Imam bin Athaillah Iskandari mulakan dengan perkataan, jika engkau tidak bersangka baik, engkau tak sangka baik pada Allah. Kenapa? Kerana musibah, balak yang tertimpa ni. Kenapa Tuhan jadikan COVID ni? Kenapa susahkan kita? Jika engkau tidak bersangka baik pada Allah, terhadap Allah Ta'ala, kerana jika engkau tidak bersangka baik husnuzan terhadap Allah Ta'ala kerana sifat-sifat Allah yang baik itu. Terhadap Allah Ta'ala kerana sifat-sifat Allah yang baik. Jadi Allah Ta'ala tu memiliki sifat yang baik. Dialah Ar-Razzaq yang memberi rezeki. Dialah Al-Mun'im yang memberikan nikmat. Dialah yang menghidupkan. Dialah yang memberikan sihat. Dialah yang memberikan kita kesenangan. Jadi kalau kamu tidak sangka baik terhadap Allah dengan sifat-sifatnya yang baik, Allah Ta'ala begitu baik pun kau tak sangka baik pada Allah, kau tidak memberikan rasa kepercayaan kepada sifat-sifat yang baik, maka sangkalah baik kepada Allah kerana kurnia pemberiannya kepadamu. Jadi sangkalah baik kepada Allah, kamu alihkan rasa buruk sangka itu kepada baik sangka kerana Allah Ta'ala itu kerana kurnian Allah. Kurnian Allah, selama ini yang kau makan, minum, selama ini yang mata kita melihat, selama ini badan kita kuat, boleh berjalan. Asalnya kita daripada tak ada kepada ada. Asalnya kita dia lemah, lahir baby tak boleh nak bercakap, tak boleh berjalan. Allah beri kita kekuatan, dapat bercakap, dapat pandai, dapat berjalan. Masya Allah. Jadi kalau kamu tak boleh sangka baik kepada Allah kerana walaupun Allah tu mempunyai sifat-sifat yang baik, kamu lihatlah kepada kurnian Allah. Lihatlah pada kurnian Allah. Kerana Allah Ta'ala tu senantiasa, tidakkah selalu ia memberi nikmat dan kurnia padamu? Kita sekarang ini pun tenggelam dalam nikmat Allah Ta'ala. Kita hidup setiap hari, jantung kita bergerak. Setiap hari nafas kita keluar masuk. Setiap hari kita mengambil udara daripada udara yang Allah jadikan. Setiap hari kita minum daripada minuman air yang Allah turunkan daripada langit. Semuanya nikmat Allah. Jadi kalau kamu tak boleh sangka baik kerana masalah yang kamu hadapi sekarang ini, maka kamu pandanglah pada nikmat yang Allah Ta'ala telah beri pada kamu. Jadi kita jangan hanya lihat, Allah, COVID ni susah lah. Kenapa Tuhan? Tengok selama ni Allah bagi kau senang tak? Selama ni Allah bagi kau makan tak? Sekarang ni pun Allah bagi makan tak? Sekarang ni pun Allah Ta'ala bagi kau nyawa tak? Semua ni nikmat Allah. Kerana yang kamu nampak, kesusahan yang kamu nampak tu, kamu lupa sekalian kenikmatan yang Allah Ta'ala telah beri pada kamu. Jangan. Tetap kamu sangkalah baik kepada Allah Ta'ala. Itulah daripada kata-kata Al-Imam Ibn Athaillah Iskandari. Sebagaimana yang disyarahkan oleh ulama yang nama Ibnu Ajibah dalam kitab Iqazul Himam, mensyarahkan kitab Hikam ni, beliau menerangkan bahawa Al-Imam Ibn Athaillah bermaksud nak menerangkan kepada kita bahawa manusia ini terbagi pada dua golongan. Golongan khawas, iaitu yang orang yang dekat dengan Allah,
golongan awam. Awam tu orang publik yang biasa. Jadi golongan khawas ni Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan mereka petunjuk hidayat yang di mana mereka ini melihat kepada keindahan sifat-sifat Allah, keindahan kesempurnaan sifat-sifat Allah. Maka mereka senantiasa melihat kepada kesempurnaan Allah, sifat-sifat Allah yang mulia, yang cantik, yang baik. Maka senantiasalah mereka itu merasa husnuzan, sangka baik pada Allah Ta'ala. Dan sememangnya sifat-sifat Allah ni tak pernah terputus. Kerana sifat itu dia senantiasa berada pada zat. Macam kita juga, kalau kita sifatnya hitam, sentiasa kita hitam. Kalau sifatnya kita tinggi, sentiasa kita tinggi. Itulah dia namanya sifat. Jadi pada orang yang khawas, mereka melihat kepada sifat Allah Ta'ala. Allah Maha Kasih Sayang, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pemberi. Habis Ustaz, kalau sekiranya ni kita kena susah ni macam ni, walaupun pada zahirnya susah, tapi orang yang telah dibukakan mata hati dia tu, dia melihat pasti sekali ada kebaikannya, pasti sekali ada hikmahnya, pasti sekali ada dia punya petunjuknya untuk kebaikan untuk kita manusia. Memang betul. Sebab apabila kita dalam COVID ini, seperti contoh kita sekarang ni, zahirnya kita dalam susah, ekonomi kita, pekerjaan kita, dunia kita, itu zahir. Hakikatnya pula, hati kita serujuk kepada Allah. Hati kita sudah taubat pada Allah. Ini kerana dosa-dosa aku yang banyak ni, Allah nak ingatkan aku, nak insafkan aku. Dan dengan kita COVID ni, kita banyak masa pula di rumah. Dan di rumah pula kita pula boleh mengikuti pengajian-pengajian online. Kalau kita nak pergi ke masjid seminggu sekali pun susah. Tapi sekarang Alhamdulillah, masjid datang ke dalam rumah kita. Kuliah datang ke dalam rumah kita. Dengan hanya kita mengikuti program-program live ataupun online yang telah pun sedia ada sekarang ini. Ini satu hikmah. Dulunya susah kita nak belajar, nak pergi kuliah. Tapi sekarang kita dah dapat banyak. Alhamdulillah, para asatizah kita pun sangat bergiat di dalam menyampaikan kuliah-kuliah mereka. Jadi begitulah dia, itu antara contohnya. Jadi zahirnya kita susah, tetapi hakikatnya kita diangkatkan darjat oleh Allah. Hakikatnya Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, orang-orang yang khawas ni, dia melihat kepada sifat Allah Ta'ala. Manakala orang-orang awam ni dia melihat kepada perbuatan apa yang berlaku. Apa yang berlaku sekarang ni? Oh, kita murah rezeki, kita bisnes maju. Oh, Allah Ta'ala sangat pemurah, sangat kasih sayang. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tetapi bila alamak, bisnes jatuh, alamak, kerja kena buang, alamak, kita ni penyakit dah susah, tak boleh jalan sana, tak boleh jalan sini, nak keluar negeri pun tak boleh. Dia nampak pada kesusahan. Jadi orang-orang awam ni, dia punya sangkaan pada Allah tu berubah-ubah. Kerana perbuatan Allah itu berbeza-beza. Pada masa senang, pada masa lain dia bagi senang. Pada masa yang lain dia bagi susah. Jadi perbuatan adalah berbeza. Sifat dia tak berbeza, tapi perbuatan berbeza. Jadi apabila perbuatan berbeza, kalaulah kamu dalam keadaan susah, kamu dalam keadaan sakit COVID, kamu dalam keadaan kena potong gaji, kena buang kerja, janganlah kamu sangka buruk pada Allah. Sangkalah baik juga kepada Allah, kerana melihat pada selama ini yang Allah beri kurnia pada kamu, apakah Allah Ta'ala aniaya kamu? Apakah Allah Ta'ala telah abaikan kamu? Mana Allah memberi pada kamu. Ini hanya sedikit saja daripada ujian Allah Ta'ala. Sebab itulah Nabi Ayub AS, di mana beliau ini sebenarnya Alhamdulillah seorang Nabi yang kaya raya. Ya, Masya Allah, hebat, banyak harta dia. Isteri dia pun banyak. Tetapi Allah cuba dia, uji dia dengan harta dia semua habis, hilang, dimakan api, hangus. Dan kemudian isteri-isteri dia pun lari daripada dia, melainkan satu isteri saja tinggal yang bernama Rahmah. Dan dia diuji dengan penyakit yang sampai berulat tubuh badan dia. Takut orang nak dekat dengan dia. Maka isteri dia kata, bang, mintalah pada Allah supaya disembuhkan sakit kita ni, sakit engkau ni.
Maka kata suami dia, berapa lamakah kita dah senang? Dah berpuluh-puluh tahun bang. Berapa lamakah abang ni sakit macam ini? 18 tahun bang. Berpuluh-puluh tahun Allah bagi nikmat senang kepada abang, kepada kita ni. Ini baru 18 tahun Allah uji. Kita dah tak tahan. Malu nak minta pada Allah sembuh masa sakit ni. Masya Allah. Nampak? Jadi Nabi Ayub nak beri pelajaran pada kita. Bila kita dalam kesusahan, kesempitan, jangan terus kita pandang keburukan. Oh, ini kenapa Tuhan? Kenapa? Tapi kita lihat, selama ni Allah bagi kau sihat, selama ni Allah bagi kau rezeki, selama ni Allah bagikan apa hajat kau, tapi sekarang ni baru sedikit ujian Allah, kau dah lupa. Jangan dah kamu mula persoalkan kenapa Allah jadikan ini. Kenapa Allah jadikan aku sakit? Aku ibadat tak tinggal, aku sedekah tak tinggal, aku beramal salih tak tinggal. Kenapa? Jangan. Sebab itulah di sini Al-Imam bin Athaillah nak bawa kepada kita, andai kata engkau daripada golongan orang awam yang melihat pada perbuatan Allah, tak dapat nak melihat kebaikan Allah pada keadaan kamu dalam susah ini, maka ingatlah apa yang Allah selama ini telah beri padamu. Bahkan saat ini pun kita dalam nikmat Allah. Macam mana ustaz, kita dah susah ni? Yang kau hidup ni nyawa, ini bukan nikmat Allah. Tubuh badan kau ni bukan nikmat Allah. Mata yang melihat bukan nikmat Allah. Telinga yang mendengar bukan nikmat Allah. Masya Allah. Udara yang kita dapat ni 24 jam free. Tak ada bayar 1 sen pun. Bukankah nikmat Allah? Masya Allah. Masya Allah, tuan-tuan. Sebab itulah Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dalam kitab Imam Ibn Ibad ini mengatakan, Rasulullah SAW telah bersabda, Ahibbullah, kasihlah kamu kepada Allah, lima yaghzukum bihi, dengan apa yang Allah Ta'ala telah berikan kamu nikmat. Min ni'mahi. Wahibbuni bihubbillah, dan kasihlah kepadaku kerana kasihmu kepada Allah. Kerana kasihnya Allah kepadaku. Jadi di sini Nabi SAW menyuruh 2 perkara. Pertama, Nabi suruh kita kasih kepada Allah. Kenapa? Kerana Dia telah beri kamu segala nikmat. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidak ada sesuatu pun di sisi kamu daripada nikmat, melainkan semuanya daripada Allah. Kita senang, kita kaya, kita mewah, kita pandai, kita cantik, kita kuat, kita sihat. Semuanya daripada A sampai Z, tak ada satu habuk pun, melainkan semuanya daripada Allah Ta'ala. Dah kalau semua pada Allah, terima kasih ya Allah, kita sayang pada Allah, kasih kita pada Allah, Masya Allah. Dan kasih ahibbuni bihubbillah, dan kasihlah kepada aku, kata Nabi SAW. Dari perintah Nabi ni, mana wajib kita kasih pada Allah, wajib kita kasih kepada Rasulullah SAW. Bihubbillah, kerana kasihmu kepada Allah, kerana kasih Allah kepada Rasulullah SAW. Kita kasih pada Allah dan kita kasih pada semua yang Allah kasih, dan Allah kasih pada Nabi kita, maka kita pun kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, kita kasih kepada Allah. Dan kasih pada Allah tu kita baik sangka pasti Allah Ta'ala lakukan. Ada hikmah di sebalik apa yang kita hadapi. Orang keluar rumah, dia pun terjatuh. Terjatuh saja dikata, alamak kenapa ni, celaka ni batu ni, celaka ni tangga licin ni. Jangan. Kita ingat, ini pasti ada hikmah Allah. Allah nak selamatkan aku lebih bahaya, lebih besar. Kalau aku keluar di tengah jalan tadi, aku seberang mungkin kena langgar. Allah nak selamatkan pada kena langgar, Allah jatuhkan kita kat tepi tangga. Alhamdulillah. Kita keluar rumah, kereta kita dilanggar orang sikit. Alamak, kenapa ni, orang ni tak nampak ke? Bukan begitu. Kita nampak tu hikmah Allah. Allah Ta'ala jadikan kereta kita kena langgar sikit tu, nak selamatkan kita daripada kereta kita kena aksiden terbalik-balik di tepi jalan nanti. Masya Allah. Jadi selalulah kita bersangka baik kepada Allah. Dan sangka baik kepada Allah ni bukan sunat. Bukannya harus. Tapi wajib sangka baik pada Allah. Setiap apa berlaku, Allah Ta'ala ada hikmah. Ini pasti ada hikmah Allah. Jadi sangka baik kita pada Allah. Walaupun kita tak faham, pasti ada hikmah Allah Ta'ala. Kenapa? Sebab Allah memang bersifat yang baik. Allah bersifat yang mulia. Allah bersifat yang sempurna.
Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita sangka buruk kepada Allah, kenapa Tuhan jadikan aku macam ni susah? Kenapa orang lain tak macam aku susah? Kenapa Allah Ta'ala jadikan aku ni sakit? Kenapa orang lain tak sakit macam aku ni? Kalaulah kita sangka buruk kepada Allah, maknanya kita sudah meletakkan bahawa Allah ni bersifat jahat. Na'udzubillah. Allah ni tidak sempurna. Allah Ta'ala tu tidak adil. Allah Ta'ala tu lakukan kezaliman. Subhanallah. Jadi kalau itu sangkaan kita pada Allah, haram, bahkan boleh gugur iman kita. Wa ma rabbuka bizzallami lil abid. Tidaklah Tuhan kamu berlaku zalim kepada hamba-hamba. Tidak, Allah tak zalim pada hambanya. Jadi kita kena ingat, setiap kali apa berlaku, pasti ada hikmah Allah Ta'ala. Kita kena ajarkan diri kita, Allah Ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim. Tak mungkin dia jadikan COVID ini dengan tak ada sebab. Untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan kita. Walaupun pada zahirnya kita nampak menjadi masalah, tetapi itu adalah kebaikan untuk kita. Kenapa? Untuk kita insaf. Untuk berhenti daripada dosa-dosa maksiat. Tengok dengan ada COVID ni. Semua perhimpunan-perhimpunan, hatta kepada kasino-kasino, tempat perjudian, tempat maksiat, tempat-tempat bar, tempat minum arak, semua tutup. Nak pergi nak kita ke beach ataupun ke pantai dengan pakai-pakai yang terbuka aurat, tutup, tak boleh. Dah, ini satu hikmah yang kita nampak. Banyak lagi hikmah-hikmah yang lain. Walaupun pada zahir mata kita menampak kesusahan. Itu zahirnya. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, kalam hikmah Al-Imam Ibn Atha'illah ni pendek, tapi dia mengandungi satu pelajaran yang amat dalam. Maka berkatalah yang mensyarahkan kitab kita ini, apabila engkau tidak dapat berbaik sangka terhadap Allah, kerana Allah itu bersifat Rabbul Alamin, iaitu Allah Ta'ala Tuhan yang mencipta, melengkapi, memelihara dan menjamin seisi alam, Ar-Rahmanur Rahim, yang pemurah lagi penyayang, maka sudah selayaknya engkau harus berbaik sangka kepada Allah, kerana tiada henti-hentinya nikmat kurnia Allah atas dirimu dan anak keluargamu. Ya, ini sejak engkau berupa mani hinggalah matimu. Itulah. Kalau kita tak boleh baik sangka pada Allah, yang di mana Allah bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah bersifat Rabbul Alamin, Dia yang mengaturkan alam semesta ini semua. Yang kita nampak matahari terbit pada timur, tenggelam di barat, yang kita nampak bulan berputar keliling bumi, yang kita nampak sekalian kehidupan tumbuh-tumbuhan, haiwan-haiwan yang menjadi makanan manusia, dan yang kita nampak segala apa pekerjaan manusia bergerak, semuanya datang daripada Allah. Kalau itu pun kamu tak boleh sangka baik pada Allah, maka sangkalah baik pada Allah dengan nikmat yang Allah Ta'ala telah beri pada kamu. Daripada sebelum kamu ada sampailah kamu mati. Sebelum kita ada ni apa dia? Kita tak ada apa. Kemudian Allah jadikan setitis air mani daripada ayah kita, bertemu dengan ibu kita, dan kemudian kita dikandungi dalam ibu kita, kemudian dilahirkan sebagai seorang baby, seterusnya sampai kita membesar. Semua ni bukan nikmat Allah ke? Kalau satu biji mata ni kita nak belilah, tak ada siapa nak jual. Tetapi Allah bagi kita free 2 biji mata. Sebelum kita lahir ke dunia, sudah siap lengkapkan biji matanya, telinganya, hidungnya, lidahnya, kaki, semua dah komplit. Ada kita minta pada Allah? Ada kita bayar pada Allah? Tak ada pun. Tapi Allah sempurnakan keluar kita ke alam dunia ni. Sampailah saat kita meninggal, semuanya dalam nikmat Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersyukurlah kami pada Engkau, ya Allah. Segala puji bagimu, ya Allah, pujian yang tak terhingga. Ya Allah, segala puji bagimu sepenuh langit dan bumi. Ya Allah, bagimu segala pujian sebanyak mana makhluk yang kau cipta. Bagi kau pujian sebanyak mana nafas-nafas makhlukmu. Bagi kau sekalian pujian sebanyak mana buih-buih di laut. Bagi kau sekalian pujian sebanyak mana daun-daun di pokok. Bagi kau sekalian pujian sebanyak mana butiran pasir di bumi. Bagi kau sekalian pujian yang tak terhingga, yang selayaknya dengan kebesaranmu. Sungguh nikmatmu sangat banyak kepada kami, ya Allah. Maafkanlah kami kerana kami buta mata hati kami, tak melihat kepada sekalian nikmat dan kebaikanmu. Maafkanlah kami kerana kami tak bersyukur padamu dengan arti syukur sebenarnya.
Ya Allah, pimpinlah kami untuk jadi hamba yang bersyukur. Bukakanlah mata hati kami supaya kami benar-benar melihat akan kesempurnaan-Mu, kebaikan-Mu dan sekalian apa nikmat yang Kau telah beri pada kami ya Rahman. Sungguh nikmat-Mu tak dapat kami balas walaupun dengan ibadat kami sepenuh masa ya Allah. Maafkanlah kami ya Rahman. Dengan berkat syafaat Nabi kami Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Kita minta ampunlah pada Allah. Malu kita pada Allah. Ya, nikmat yang Allah bagi banyak, ibadat kita tak seberapa pun. Bahkan ibadat kita compang-camping lagi. Ibadat kita masih lagi banyak riaknya, masih lalai lagi. Allah, malu kita pada Allah. Rasulullah SAW solatnya sampai kaki bengkak-bengkak kerana lama berdiri dalam tahajud. Siti Aisyah kata, ya Rasulullah, engkau sudah diampunkan dosa dulu dan dosa yang akan datang. Kenapalah macam ni susah-susah lagi nak ibadat banyak-banyak? Nabi kata, afala akuna abdan syakura. Kalau begitu, kenapa tidak aku jadi hamba yang bersyukur? Nabi melahirkan rasa syukur dengan banyak ibadat pada Allah. Nikmat yang Nabi dapat tu kalau hukum zahirnya, kita dengan Nabi lagi banyak kita. Nabi duduknya rumahnya hanya seperti pondok saja. Nabi tidur di atas, kita katakan, pelepah-pelepah kurma dan daunan kurmanya jadikan tikar. Nabi SAW makan kadang tak makan, perutnya diikat dengan batu. Nikmat yang kita dapat hari ini, makanan tak termakan sampai terbuang-buang. Pakaian kita sepenuh almari. Dengan kita punya rumah kita yang sehebat-hebat. Dengan kita kenderaan kita. Nikmat kita lebih banyak yang Allah bagi daripada bandingan Nabi. Tapi ibadat kita, Allah, malu kita. Habuk pun tak ada seperti apa yang ibadat Nabi kita Rasulullah SAW. Allahumma salli sallim alim. Jadi sebab itulah di sini tuan-tuan dan puan-puan ya, kita hendaklah bersyukur pada Allah dengan arti syukur yang sebenarnya. Dan sebaik-baik husnuzan, baik sangka terhadap Allah di waktu menerima nikmat Allah yang berupa ujian atau bala. Bagaikan ayah yang merotan putera yang amat disayangi demi untuk kebaikan putera itu sendiri. Jadi kadang-kala orang bersyukur pada Allah ni ketika mendapat nikmat. Ya, mendapat nikmat, alhamdulillah, naik gaji aku, ya Allah, syukur. Ya Allah, terima kasih, ya Allah, aku dapat makan. Itu kebiasaan manusia lah. Tapi kadang-kadang manusia ini bila dapat bala ataupun musibah atau bencana atau kesusahan, dia tak nampak tu satu nikmat, tapi nampak tu sebagai musibah dan bala. Alamak, celakanya kenapa COVID ni. Alamak, habislah aku yang bisnes, matilah aku. Ini pandangan orang-orang yang awam. Jadi pesanan pada guru kita, sebaik-baiknya kita syukur pada Allah. Bila kita terkena bala, ustaz, kita dah kena bala, apa kita nak syukur? Bala ini sebenarnya zahir, tapi hakikatnya adalah kebaikan untuk kita. Macam mana pula kita kata kebaikan? Itulah yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayatnya di muka surat sebelahnya. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Ayatnya 216 surah Al-Baqarah. Mungkin kamu enggan, tidak menyukai, tak suka, kamu benci sesuatu padahal itu baik bagi kamu. Ada perkara yang kamu tak suka, tapi itu baik untuk kamu. Dan sambungan ayatnya, dan ada kala perkara yang kamu suka, tapi itu tak baik untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu yang kamu tidak tahu. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ni. Kadang-kadang kita suka nikmat. Ya, siapa tak suka nikmat? Kita makan manis, wah sedap, wah ustaz, wah ni makan berani dam ni, wah sedap. Wah, tapi dia ada penyakit. Kau makan ni banyak ni, nanti penyakit kau ni makin teruk lagi. Oh ni tak apa, dia sedap ni, kau suka. Tetapi tak baik untuk kamu. Doktor dah pesan, jangan makan ni manis-manis. Jangan makan ni bahan kolesterol banyak-banyak. Nanti kamu sakit tu bertambah berat lagi. Nanti kamu gout lagi, makin kuat lagi. Nampak? Benda yang kamu suka, tapi tak baik untuk kamu. Tetapi sebaliknya, kamu tak suka. Alamak, nak makan ubat ni pahit lah. Doktor nak injek, aduh sakit lah. Tak suka. Doktor kata nak operate ni, nak kena potong kaki ni. Alamak, kenapa dia tak mau lah? Kamu tak suka. Tapi itu baik untuk kamu. Kerana kau tak injek, kau punya sakit ni tak dapat reda.
Kalau tak potong kaki kamu ni, nanti kamu penyakitnya akan naik sampai ke atas dan bawa mati. Jadi, baik untuk kamu dipotong kaki. Umpamanya lah. Jadi, begitulah dia tuan-tuan dalam hidup ini. Kadang-kadang apa yang kita suka tak semesti baik pada kita. Ada kala yang kita tak suka, tapi itu baik untuk kita. Seperti sekarang ni. Jadi, bagi kita orang beriman, segenap sesuatu apa yang dilakukan oleh Allah, yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, kita redha. Sebab kita beriman. Apa rukun iman yang keenam? Iaitu beriman pada qada dan qadar. Sekalian kebaikan dan keburukan datang dari Allah. Walaupun sekarang ni orang membuatkan teori. Ini semua daripada Amerika lah, ini daripada China lah, ini daripada orang tu. Itu teori manusia. Hakikatnya takkan berlaku kalau tidak dengan izin Allah. Dan semua segala sesuatu berlaku dengan kehendak Allah. Itu dia tuan-tuan apa? Kenapa Tuhan jadikan macam ni? Ada hikmah. Mungkin nak ingatkan kita, manusia pun dah keterlaluan. Tengok sekarang manusia jantan dengan jantan pun nak bersama. Betina dengan betina pun. Haiwan pun tak buat macam tu. Maksiat, zina sebebas-bebasnya. Boleh iklan-iklan lagi dalam Facebook lah, dalam Instagram lah, dalam macam-macam lagi. Maksiat sekarang sudah keliling pinggang. Kalau dulu datuk nenek kita nak tengok wayang, berlenak beli tiket pergi panggung wayang. Sekarang tak payah kita berlenak beli tiket lagi. Di tapak tangan kita handphone kita dah ada wayang gambar. Ya Allah, macam-macam sekarang ni. Nah, inilah Allah nak ingatkan kita, insaflah manusia. Dah cukuplah. Masa dah tiba dah. Mati dah dekat dah. Siapa yang kena COVID ni mati bukan pasal COVID, tapi kan pasal ajal dia sudah sampai. Jadi inilah Allah nak ingatkan kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah kami. Maafkanlah kami kerana kami ni banyak lalai, ya Allah. Kerana kami banyak lakukan perkara yang Kau tak redha, ya Allah. Terimalah kami, ampunkanlah kami, ya Rahman, dengan rahmat-Mu yang luas, dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Dan demikian juga firman Allah Ta'ala, فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Ayat yang ke-19 surah An-Nisa. Mungkin kamu enggan atau kamu tak suka sesuatu, sedang Allah Ta'ala menjadikan pada apa yang tidak kamu suka itu kebaikan dan sebanyak-banyaknya. Ada perkara yang kamu tak suka, tapi Allah jadikan tu kebaikan yang banyak. Macam kita katakan tadi lah. Ya, walaupun kita tak suka dengan masalah COVID penyakit ini, tetapi ada kebaikan yang banyak yang kita sendiri. Banyak yang orang dah sedar, banyak lagi orang yang tak sedar. Tapi pasti ada kebaikannya. Sebab tu selalu kita husnuzan, sangka baiklah pada Allah. Jadi kalau sesuatu hajat kita tak tercapai, ya, baik kita seorang suami yang kita minta pada isteri kita tak tercapai. Aku nak dapat isteri yang baik, yang solehah, yang taat pada aku, dengar cakap aku. Tapi isteri aku ni garang lah, tak boleh dengar nasihat lah, suka cepat marah. Apa nak buat? Itu dah takdir Allah, jodoh kau dengan dia. Tapi mungkin ada baiknya. Allah nak berikan kau sifat sabar. Allah nak angkatkan darjat kau. Dan Allah Ta'ala nak berikan pahala lebih berlipat ganda. Manakala pula kita pula sang isteri pun, kita mengharapkan dapat suami yang kaya, yang dapat beri kita kesenangan. Tiba-tiba suami kita yang dulu kita kahwin tu yang kaya, dah jadi muflis. Ataupun dibuang kerja. Ataupun sudah ekonomi jatuh. Alamak, susah. Mungkin ada satu kebaikan. Allah Ta'ala nak berikan kita sifat sabar, redha, syukur dengan apa yang ada. Jadi, tak semua hajat kita tercapai di dunia ini. Jadi kalau hajat kita tak tercapai, jangan kita sangka buruk dengan Allah. Ustaz, saya dah minta pun pada Allah. Tiap-tiap malam saya bangun tahajud. Tiap-tiap hari saya doa. Tapi tak dapat juga apa hajat saya ni. Apa nak buat? Itu dah takdir Allah. Kita terima dan kita redha. Mungkin ada kebaikan untuk kita. Walaupun pada zahirnya kita nampak satu masalah, satu problem. Tapi hakikatnya hanya Allah saya tahu. Dan kita pandang pada kebaikan, hikmah Allah. Yang kita tak faham, yang kita bodoh, yang kita tak nampak, ya Allah, Kau saja yang tahu apa hikmah sebalik berlaku, apa yang sedang berlaku pada diriku ni, ya Allah, pada keluargaku, pada negaraku. Kau sajalah yang maha mengetahui. Tetapi daripada segi syariat, tak menyalahi. Kalau kita buat usaha,
Kita sakit, kita nampak itu hikmah Allah. Tapi tak salah pula kita mencari obat. Kita dibuang kerja, kita kena jatuh ekonomi, kita reda, itu hikmah Allah. Tapi tak salah pula kita berusaha mencarikan kerja yang baik atau kerja lain atau untuk usaha satu perniagaan yang lain. Itu tak jadi salah. Syariat kita jalan macam biasa, tapi hakikatnya kita reda dengan takdir Allah. Kita sangka baik kepada Allah Ta'ala. Pasti ada hikmah Allah apa yang berlaku pada diri aku atau pada masyarakat atau pada negara kita atau pada dunia hari ini. Jabir radhiyallahu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti situlah tuan-tuan dan puan-puan ya. Panjang lagi nak sambung ni. Yalah, sampai situ sajalah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ya. Kuliah kita untuk malam ini. Maaf sajalah ya. Apa-apa kekurangan dalam penyampaian saya, ada tersilap kata, terkasar bahasa, saya minta maaf banyak ya. Yang benar semua daripada Allah, yang salah silap tu pada kelemahan saya sendiri. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, pengajian kita malam ni merupakan daripada aktiviti dakwanya Masjid Istighfar Pasir Ris Singapura. Tuan-tuan dan puan-puan bermurah hatilah untuk kita berderma pada pihak masjid dengan nombor akaun yang ada tertera di depan ya. Maka dengan itu insya-Allah sampai kita bertemu lagi. Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, pada esok malam hari Jumaat malam Sabtu akan ada majlis Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Jami'ah Rabitah Singapura ya, jam 7.30 malam lepas maghrib. Dan pada hari Ahad, pada Sabtu malam Ahad pula, lusa akan ada majlis Maulidin Rasul sallallahu alaihi wasallam di Masjid Al-Amin Teluk Belanga Singapura ya. Jadi lepas maghrib juga 7.30 malam. Jadi hari Sabtu malam minggu ni ialah merupakan malam 1 Rabiul Awal, permulaannya bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah jangan lupa ikuti program-program Maulid ini online melalui Facebook TM Fauzi Travel ataupun Facebook pihak masjid. Sekian saja dari saya. Mari sama-sama kita istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.